macam mana kalau nak cari bilangan mol bila melibatkan bilangan zarah? So apa formula dia? Bilangan mol sama dengan Bilangan zarah bahagi nombor Avogadro. bilangan zarah bahagi dengan nombor Avogadro. Okey, bilangan zarah boleh terbahagi kepada berapa? 3. Okay, so 3 apa dia? Atom, molekul, Atom. ion. Atom, molekul dan juga ion. Okey, so nombor Avogadro. Berapa nombor Avogadro? 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, 6.02 darab 10 kuasa 23. So ini bilangan mol yang melibatkan bilangan zarah dan juga nombor Avogadro. Okey, yang kedua. Bilangan mol dengan apa? Yang kedua? Gisim. Okey, gisim. Okey, unit untuk gisim? Unit untuk jisim? G. Gram. Okey, bahagi dengan apa? Unit bilangan mol sama dengan jisim bahagi dengan? Jisim molar. Yes, jisim molar. Okey, macam mana nak cari jisim molar? Macam mana nak cari jisim molar? Jisim atom relatif, jisim formula. Okey, jisim molar sama dengan jisim atom relatif ataupun jisim molekul relatif. Dia adalah sama. Bezanya jisim molar ada unit. Apa unit untuk jisim molar? Okey, jisim molar sama macam awak cari JMR dan JR. Cuma jisim molar ada unit, JMR tak ada unit. So apa unit bagi jisim molar? Gmol kuasa negatif 1. Gmol negatif 1. Okey, Gmol negatif 1. Okey, apa unit untuk bilangan mol? N. N. Mol. Okey, mol. N tu kalau awak nak singkatkan tak nak tulis bilangan mol, so awak tulis N. So itu dia punya ni. So bilangan mol unit dia adalah mol. Okey, so yang kedua melibatkan jisim. Okey, ni biasanya benda bahan yang boleh ditimbang. Okey, pepejal ke. Okey, yang seterusnya nombor 3 apa? Pertama, kedua, ketiga. Yang ini awak kena pegang betul-betul sebab asas. Nanti bila masuk topik-topik lain yang ini yang kita akan gunakan. So kita sekarang belajar asas dulu. Okey, sebelum masuk apa itu acid base. Okey, so yang ketiga apa dia? Isi padu gas. Okey, so bilangan mol, isi padu gas. Isi padu gas apa dia punya unit? Okey, unit DM. kena ingat. Okey, DM apa? DM Okay, DM kuasa 3 desimeter padu. Okey, bahagi apa? Isi padu molar. Okey, isi padu gas molar. Ada berapa isi padu gas molar? 2. 2. Okey, 1. 22.4. Okey, 22.4 tu untuk apa? STP ke suhu bilik? STP. Okey, STP suhu tekanan piawai. So 22.4 mol DM negatif 3. Okey. DM. Okey, betul tak? Mol DM negatif 3 ni. Apa dia punya unit? DM3 mol Mol negatif 1. Okey, 3 mol negatif 1. Okey. Satu lagi? 24 DM. 24 DM. 24 itu adalah suhu Bilik. bilik. Okey. Okey, so okey, yang awak buat latihan sebelum ni, bila dia sentuh satu je mak bila dia bagi bilangan gas, bila dia bagi jisim je. Okey, yang seterusnya, okey, ada soalan dia akan campur jisim, isi padu gas. Okey, so awak kena ingat 3 formula ni. Okey, mana-mana kalau dia guna jisim ke isi padu ke bilangan zarah, apa-apa pun kita boleh cari untuk bilangan mol. Okey, contoh yang pertama. Okey, contoh 12. Berapakah isi padu
bagi 26.4 gram karbon dioksida pada keadaan bilik. Okey, soalan nak apa kat sini? Berapakah isi padu bagi 26.4 gram karbon dioksida pada keadaan bilik? So soalan nak apa? Isi padu Padu. gas. Okay, isi padu. So kita boleh V sama dengan berapa? Kita tak tahu. So V sama dengan berapa? Okay, apa maklumat yang dia bagi? GSIM. Apa maklumat yang dia bagi? So dia nak cari isi padu. So dia bagi apa? Dia bagi GSIM gas karbon dioksida. So dia bagi GSIM sama dengan M. M sama dengan 26.4 gram karbon dioksida. Okay, so nak cari isi padu, kita guna formula yang mana? Okay, soalan dia tanya berapakah isi padu bagi 26.4 gram karbon dioksida. So, soalan tanya isi padu, maklumat yang dia bagi adalah GSIM. Okay, gram terus ingat GSIM. So, M tu GSIM, GSIM karbon dioksida. So, sekarang awak nak guna formula yang mana nak cari isi padu? Okay, kita nak guna formula mana nak cari isi padu? 1, 2 atau 3? So nak guna formula mana nak cari isi padu? 1, 2 atau 3? 3. Okey, so kita gunakan formula yang ketiga iaitu bilangan mol sama dengan isi padu bahagi dengan isi padu molar. So kita nak cari isi padu yang ni sama dengan berapa? So sini sama dengan berapa? Okey, kalau nak cari isi padu maknanya kita kena tahu bilangan mol, kita kena tahu isi padu molar. Tapi isi padu molar kita dah tahu berapa? Kita dapat isi padu pada bilik 24 DM3 mol negatif 1. Okey, dia dah bagi ni. So maknanya kita kena tahu bilangan mol. Okey, macam mana kita nak cari bilangan mol? So kita gunakan maklumat yang dia bagi. Maklumat yang dia bagi dekat sini GSIM karbon dioksida. Okay, so macam mana nak cari bilangan mol bila dibagi GSIM karbon dioksida? Kita gunakan formula yang mana? Yang kedua. Okay, yang kedua iaitu bilangan mol sama dengan bilangan mol sama dengan GSIM bahagi dengan GSIM molar. Okey, JMR. Tahu GSIM molar. Okey, jadi so kita cari guna formula yang nombor 2 ni dulu. So kita nak cari apa? Kita nak cari bilangan mol bagi gas karbon dioksida. So bilangan mol CO2. Okey, tulis macam ni. So sebab lepas ni awak akan jumpa pelbagai bahan lagi. Jadi bilangan mol apa yang kita cari, awak tulis bilangan mol karbon dioksida ke, bilangan mol natrium klorida ke, so tulis kat sini. So bilangan mol karbon dioksida sama dengan GSIM bahagi JMR. So GSIM dia berapa? GSIM dia dah bagi kat sini 26.4 gram. Okey, berapa JMR bagi karbon dioksida? So karbon JAR dia berapa? GSIM atom reaktif dia berapa? 12. So 12 campur 12. 12 karbon dioksida. So oksigen berapa? 16. 16 darab 2. Okey, so macam ni pun boleh terus. Awak akan dapat 26.4 bahagi dengan 44. Okey, so kita dapat berapa bilangan mol dia. So kita dapat bilangan mol dia. Okey, so bilangan mol yang kita boleh cari adalah bilangan mol karbon dioksida sebab dia bagi maklumat kat situ GSIM bagi karbon dioksida. So lepas awak dah dapat bilangan mol, so kita dapat berapa tu? 26.4 bagi 44. 0.6 mol. 0.6 mol. Okay, so lepas awak dah dapat GSIM bilangan mol karbon dioksida, so kita masukkan dalam formula mana? So kita masukkan dalam formula yang kita nak cari isi padu. Jadi kita boleh terus tulis isi padu sama dengan, macam nak cari isi padu sini? So bilangan mol darab dengan isi padu molar. So isi padu molar kat sini sama dengan
24 mol DM3 mol negatif 1. So kita dapat berapa dia punya jawapan? Sama dengan DM3 dia punya unit. So 0.6 darab dengan 24. So kita dapat 14.4 DM3 desimeter padu. Okey, isi padu apa yang kita nak cari sini? Tulis isi padu karbon dioksida. Kalau bilangan mol apa yang awak nak cari? Bilangan mol karbon dioksida. Supaya kita tahu, kita boleh cari isi padu karbon dioksida bila kita dah dapat bilangan mol dia. So kita akan dapat 14.4 desimeter padu. Kalau dia tak suruh tukar kepada cm3, tak payah tukar. Okey? Boleh? Faham? Faham cikgu. Okey. Faham. Okey, seterusnya soalan nombor 13. Okey, apa maklumat yang dibagi? Apa yang soalan nak? Dia nak bilangan molekul. Okey, dia nak bilangan molekul. Okey, terus kena ingat bila nak bilangan molekul ke, bilangan atom ke, bilangan ion ke, dia mesti dalam bentuk piawai. Maknanya dalam darab 10 kuasa berapa. Okey, bilangan molekul semua tu. Okey, lagi apa maklumat yang dia bagi? Isi padu. Okey, bagi betul. Isi padu gas hidrogen. So dia nak cari bilangan molekul ni sama dengan berapa. Yang dia bagi adalah V gas. Isi padu gas hidrogen dia bagi sama dengan 672 cm3. Okey. Kalau dalam formula unit dia dalam apa? DM3. Yes, unit formula dia isi padu unit dia dalam DM3. Jadi awak kena buat apa? Bahagi 1000. Yes, cm3 ni kena tukar kepada DM3. So kita kena bahagi dengan 1000. Okey, cm3 pergi ke DM3 bahagi 1000. Okey, DM3 tukar kepada cm3 darab 1000. Okey, sebab satu okey, so gunakan formula macam mana ni? Maknanya nak cari bilangan molekul. Formula pertama dia nak cari bilangan molekul. So gunakan formula yang mana? Ni macam mana nak cari bilangan molekul? Guna formula yang mana? Zarah. Yes, Zara. So apa formula dia? Apa formula dia? Bilangan mol darab nombor Avogadro. Okey, sama dengan bilangan bilangan zarah. So kalau kat sini bilangan molekul lah kan sebab dia dah bagi. So bilangan molekul darab dengan nombor Avogadro. Okey. So kalau yang dekat sebelah sini kena guna formula apa untuk cari bilangan mol? Isi padu. Okey, isi padu sama dengan bilangan mol isi padu bahagi dengan isi padu molar. Okey, isi padu molar. Okey, jadi kita boleh cari apa dulu? Kita boleh cari bilangan mol dari maklumat yang diberi iaitu bilangan mol bagi gas hidrogen. So, jalan ke jawab bilangan mol gas hidrogen ataupun H2 saja boleh. So, apa bahagi apa? So 672 ni kena tukar kepada DM3. So kita dapat berapa? 0.672 DM3. Okey, kat sini tak tulis unit pun tak apa. Asalkan dekat last sekali awak tulis unit. Okey, so bahagi dengan berapa? Dia nak suhu bilik ke suhu tetap? STP. Okey, so bahagi dengan 22.4. So kita dapat berapa mol? 0.03. Okey, 0.03 mol. Okey, lepas kita dah dapat 0.03 mol, kita nak cari apa? Soalan dia nak bilangan molekul. So kita gunakan yang persamaan nombor 1. So nak cari bilangan molekul, bilangan mol kena darab dengan nombor Avogadro. So kita tulis terus bilangan molekul H2. Okey, so sama dengan 0.03 darab
dengan nombor Avogadro 6.02 darab 10 kuasa 23. So kita dapat berapa? Unit dia adalah molekul. Okay, kalau dia kata nak atom, so unit dia atom. Kalau dia kata nak unit formula, so unit natrium klorida. Formula tu gantikan dengan apa dia punya nama bahan tu. Okay, so kita dapatlah berapa? 0.03 darab 6.02 darab 10 kuasa 23. Kita dapatlah berapa molekul. So last kali kita akan dapat 1.806 darab 10 kuasa 22 molekul. Okay. Kalau awak tengok step dia. Okay. Teratur je main apa. Cari bilangan mol dulu. Lepas tu tulis apa yang dia nak. So awak tulis apa bilangan mol yang kita nak cari. Supaya nanti awak tak confuse kita guna apa. Okay. Boleh? Boleh ke? Okey, seterusnya. Seterusnya soalan. Oh dah tak ada dah habis. Okey, boleh faham yang ni? Pengiraan. Pengiraan ni asas. Awak akan guna benda ni berulang kali sampailah ke form 5. Okey, boleh faham yang ni? Boleh. 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 Okay, so siapa yang dah siapkan aktiviti yang 2 sebelum tu, awak okey lah. Siapa yang tak siapkan lagi, sila siapkan. Okay, dan tambah. So hari ni 3 hari bulan 3. So aktiviti 3.9 soalan nombor 2. Sorry. So aktiviti 3.9 soalan nombor 2 maknanya jawab A, B, C, D sampai E. Okay, dan juga uji kendiri 3.2. Okay, jawab semua. Okay, boleh? Boleh? Boleh cikgu. Okay, so ada masa tutorial kan? Okay. Tutorial tak adalah cikgu buat kelas. Tutorial awak siapkanlah latihan yang cikgu beri. Maknanya kalau tak faham boleh terus tanya, boleh terus PM cikgu lah kat WhatsApp kat Tele. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay, so sampai sini saja kelas kita. Okay, sambung tutorial tu sila buatlah latihan yang saya bagi ni. Okay? Okey. Okay. Jap.